Selamat sejahtera. Nama saya Iwan. Terdapat 5 wakil dari pertemuan ini. Pertama, Asha. Kedua, Ronda. Ketiga, Ram. Dan akhirnya Dewa. Nama saya Asha Namprumpa Subramania. Sekarang saya hendak menjelaskan tentang pengenalan mengenai keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Sebagai pekerja, kebanyakan kita menghabiskan masa hidup di tempat kerja di mana kita akan terdedah kepada berbagai punca bahaya. Tempat kerja yang kurang selamat boleh mengakibatkan kemalangan dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan memudaratkan kita dan keluarga dari segi sosial dan juga kewangan. Terdapat beberapa faedah yang didapati jika tempat kerja yang selamat. Antaranya adalah dapat mengurangkan kemalangan di tempat kerja, dapat meningkatkan produktiviti dan moral pekerja. Selain itu, keselamatan tempat kerja merupakan suatu aspek penting di dalam sebuah organisasi syarikat. Ia merupakan salah satu tanggungjawab majikan di bawah Akta Kesihatan dan Keselamatan Pekerja 1994. Jadi, bagaimanakah cara untuk mewujudkan tempat kerja yang selamat dan sejahtera bagi pekerja? Konten-konten tersebut akan membincangkan selanjutnya di dalam video ini. Selain itu, kesejahteraan di tempat kerja merupakan suatu set kawalan minda iaitu mindset yang membolehkan seseorang untuk memaksimumkan prestasi kerja dan mencapai potensi diri seseorang. Dapat mengalami kesejahteraan ini bergantung pada tinggi atau rendah dalam set kawalan minda apabila bekerja bersendirian atau dalam organisasi. Dan juga kebijaksanaan seseorang menggunakan sumber yang sedia ada dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi segala rintangan dan halangan yang dihadapi. Sekarang, saya akan memberitahu satu insiden yang benar yang berlaku di Bandar Kota Kinabalu pada 18 November 2022. Dua lelaki yang bekerja sebagai teknisian mati akibat renjatan elektrik apabila kerja pembaikan lampu jalan raya berlaku. Bomba dengan segera pergi ke tempat peristiwa tersebut dan dengan segera juga mereka memutuskan semua bekalan elektrik di kawasan tersebut. Terdapat 2 lelaki mati dan seorang selamat daripada insiden tersebut. Dari insiden ini, kita dapat tahu tiada keselamatan dalam kerja mereka. Selepas ini, rakan-rakan saya akan memberitahu punca, kesan dan langkah berkaitan dengan peristiwa ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Liverton. Nama saya Ronald Rush Robert. Persoalannya, apakah punca-punca situasi tersebut berlaku? Berdasarkan artikel sebelumnya, isu renjatan elektrik ini merujuk pada beberapa faktor yang berlaku tersebut dan sampai sekarang pihak berkenaan tidak mengambil tindakan yang sewajarnya untuk penyelesaian. Oleh itu, tahukah anda apakah punca-puncanya? Punca-punca berlaku renjatan elektrik terbagi kepada 2, iaitu punca-punca daripada peralatan dan punca daripada tindakan pekerja. Antara punca daripada peralatan ialah kerosakan pendawaian, tiada pembumian
pada perkakas elektrik dan kurang alat perlindungan jika terdapat arus berlebihan, contohnya fuse dan pemutus litar. Punca seterusnya adalah daripada tindakan pekerja, antaranya pendawaian dilakukan oleh orang yang tidak kompeten, pemasangan wayar yang salah, tiada pemeriksaan secara berkala pada peralatan elektrik, kegagalan membaiki peralatan elektrik yang telah rosakan, dan kegagalan mematuhi undang-undang dan peraturan keselamatan industri. Saya Bengket Ram. Sekarang saya akan mengenalkan pasal kesan renjatan elektrik. Tubuh kita adalah kontraktor terbaik. Arus elektrik yang mengalir mengakibatkan kecederaan akibat renjatan. Selain cedera, renjatan boleh menyebabkan kematian. Kecederaan akibat renjatan bergantung pada arus voltan, sukatan arus, jenis arus, rintangan tubuh terhadap arus, laluan arus melalui badan, jangka masa tubuh terdedak kepada arus. Sistem saraf mengerangkumi otak, saraf tunjang dan saraf sangat sensitif terhadap kecederaan renjatan elektrik. Dan masalah neurological adalah kesan buruk boleh dialami daripada renjatan elektrik. Walaupun kerosakan neurological boleh jadi ringan dan pulih sendiri atau dengan bantuan rawatan perubatan, ia boleh jadi serius dan kekal. Selain itu, kerosakan pada pernafasan dan sistem kardiovaskular paling tinggi ketika kecederaan. Renjatan elektrik boleh melumpuhkan sistem pernafasan termasuk mengganggu jantung yang menyebabkan kematian segera. Selain daripada itu, urat dan arteri lebih kecil juga berisiko apabila renjatan elektrik menyebabkan darah tersumbat, manakala kerosakan pada saluran darah lebih kecil menyebabkan anggota badan terpaksa dipotong. Terima kasih. Seterusnya, daripada kesan-kesan yang Bengket Ram jelaskan tadi, terdapat beberapa langkah yang sepatutnya diterapkan. Saya Dewan Manager Anarki Subramaniam hendak menjelaskan langkah-langkah tersebut. Langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah tersebut adalah dengan penggunaan alat pelindung diri PPE. PPE merupakan peralatan pelindung diri yang digunakan untuk menjamin keselamatan sendiri apabila melakukan pekerjaan yang memerlukan keselamatan. Kegunaan PPE akan menjamin keselamatan individu tersebut. Contohnya ialah sarung tangan getah, pakaian tidak konduktif dan perisai pelindung. Langkah yang seterusnya ialah bahagian keselamatan dalam sebuah syarikat seharusnya menjalankan pemeriksaan dan penyelenggaraan alat dan secara berkala untuk memastikan tempat kerja selamat dan bebas daripada bahaya elektrik. Tambahan pula, masalah ini juga diatasi dengan memberikan latihan pertolongan kecemasan kepada para pekerja. Para pekerja harus diberikan pengetahuan tentang pertolongan kecemasan dengan mengantar mereka ke kelas latihan pertolongan cemas. Lebih banyak pekerja memahami tentang kemahiran ini, pekerja boleh ambil tindakan yang sepatutnya dengan cepat dan tepat apabila melakukan satu kecemasan. Sekian, terima kasih.